Assalamualaikum. Hmm. Ni nampak ke apa ni nota ni? Nampak mana? Nampak. Alhamdulillah. Jadi nota tadi mungkin dihantar banyak tadi, mungkin 25 muka surat ni. Tetapi yang kita nak bincangnya yang ni ya. Bab ke-34 ni. Bab ke-34. Muka suratnya 356. Situ saja yang kita nak bincang. Yang sebelum tu sebenarnya kita telah sama-sama ikuti di teratak hadis dahulu. Teratak hadis. Sudah bincang semuanya yang sebelum tu. Sampai di sini. Dan saya rasa eloklah kelas kuliah kita Sahih Bukhari jilid 2 Kitabul Maghazi ni kita mulakan di sini ya. Sebabnya dia ada kaitan perbahasan selepas ni dengan Ghazwah Banil Mustaliq ini. Dah dapat ke nota ni? Ada malah dah. Ada, Alhamdulillah. Kalau tak nampak, tengok sini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع. قال ابن إسحاق وذلك سنة 6. وقال موسى بن عقبة سنة 4. وقال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الإفك في غزوة المريسيع. kita ambil satu hadis ya. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل. قال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائمة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. Bab peperangan Banil Mustaliq daripada puak Khuza'ah. Dan ia adalah Ghazwah Muraisi'. Kata Ibnu Ishaq, ia berlaku pada tahun ke-6. Kata Musa bin Uqbah pada tahun ke-4. An-Nu'man bin Rashid berkata, diambilnya daripada Az-Zuhri bahawa hadis Ifk berlaku pada Ghazwah Muraisi'. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Muhammad bin Yahya bin Habban daripada Ibni Muhayriz, yakni Abdullah bin Muhayriz, bahawa dia berkata, aku masuk ke dalam masjid dan nampak Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu aku duduk di sampingnya. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang azal. Abu Sa'id menjawab, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Banil Mustaliq.
Kemudian kami mendapat tawanan dari keturunan Arab, termasuk wanita dari kalangan mereka. Kami tertarik dengan para wanitanya kerana telah lama terpisah daripada isteri-isteri. Kami, yakni sebahagian sahabat, lebih menyukai azal dan hendak melakukannya. Lalu kami saling berkata, mana boleh kita melakukan azal ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kita dan kita tidak bertanya baginda tentang masalah ini. Lalu kami bertanya baginda tentangnya. Baginda menjawab, tidak menjadi kesalahan kepadamu melakukannya. Tidak menjadi kesalahan kepadamu melakukannya. Tidak ada satu jiwa pun yang telah Allah tetapkan, yakni takdirkan, akan tercipta hingga hari kiamat, kecuali dia pasti akan tercipta. Itulah hadisnya. Hadis ke-4138. 4138. Ini hadis yang pertama di bawah bab ni. Dan hadis ini jelas berkaitannya dengan tajuk bab sangat rapat kerana ia menceritakan tentang Ghazwah Bani Mustaliq. Cuba tengok ni. Ghazwah Bani Mustaliq. Tajuk bab kita pun ialah tentang Ghazwah Bani Mustaliq. Itu terletak kesesuaian hadis ini dengan tajuk babnya. Adapun perbincangan tentang tajuk bab, seperti biasalah, satu perkara yang semestinya dibincangkan untuk kita mengetahui kajian dan pandangan Imam Bukhari tentang sesuatu perkara. Kita sekarang ni sedang membincangkan tentang maghazi Rasulullah, iaitu peperangan-peperangan Rasulullah SAW atau peperangan-peperangan yang berlaku semasa Rasulullah SAW di antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Peperangan ini bermula daripada selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Adapun sebelum itu tidak pernah berlaku peperangan kumpulan begini, tak pernah. Ia baru berlaku setelah Muhajirin berada di Madinah. Imam Bukhari buat tajuk ke-34 ini Ghazwah Bani Mustaliq min Khuza'ah. Dan seterusnya. Kita dah baca tadi, tak perlu dah diulang. Tengok terjemahannya saja. Peperangan Bani Mustaliq. Bani Mustaliq ni daripada puak Khuza'ah. Puak Khuza'ah. Jadi kabilah besar dia Khuza'ah. Kemudian Bani Mustaliq ini salah satu pecahannya. Peperangan Bani Mustaliq atau Ghazwah Bani Mustaliq ini juga adalah Ghazwah Muraisi'. Yang ini nama lainnya adalah Ghazwah Muraisi'. Mengikut Imam Bukhari, Ghazwah Bani Mustaliq dengan Ghazwah Muraisi' adalah sama. Sama. Peristiwa yang sama. Nama saja lain. Baik, di sini 580 kita ada nota tu. Saya nak minta sesiapa baca lah. Siapa nak baca ni? Silakan peserta-peserta kita tampil ke hadapan. Siapa nak baca ni? Silakan. Kita nak tahu dulu siapa Bani Mustaliq tu. Saya mana? Ya, siapa ni? Saya Izzati dari Bandar Baru Bangi. Ya, silakan Izzati.
Di nota 580, Banu Mustalik adalah sebahagian daripada kabilah Bani Khuza'ah. Mustalik adalah laqab atau gelaran bagi Juzaimah bin Sa'ad. Perkataan Mustalik berpunca daripada perkataan sadaqah yang bererti mengangkat atau mengeraskan suara. Oleh kerana suara Juzaimah bin Sa'ad merdu dan lantang, beliau digelar dengan Mustalik al-Mustalik, iaitu orang yang bersuara merdu dan lantang. Imam Bukhari menyebut Ghazwah Muraisi' sebagai nama kedua bagi Ghazwah Bani Mustalik. Muraisi' Banil Mustalik. Banil Mustalik. Bani Mustalik. Teruskan. Sini. Okey. Muraisi' adalah nama satu sumber air di mana berlakunya peperangan di situ. Kerana itu, Ghazwah Bani Mustalik dipanggil juga dengan nama Ghazwah Muraisi'. Banu Mustalik pula adalah nama satu kaum yang telah berperang dengan orang-orang Islam di zaman Rasulullah SAW. Dan kerana itu, ia juga dikenali sebagai Ghazwah Bani Mustalik. Para ulama berbeza pendapat tentang Ghazwah Bani Mustalik dan Ghazwah Muraisi' itu. Adakah kedua-duanya peperangan yang sama atau lain? Imam Bukhari telah memberikan pendapatnya bahawa kedua-duanya adalah nama bagi peperangan yang sama. Menurut Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Musti dan orang-orang yang sependapat dengannya seperti Maulana Muhammad Tahir Al-Fattani, pengarang kitab Majma' Bihar Al-Anwar, Ghazwah Bani Mustalik bukan Ghazwah Muraisi'. Kedua-duanya telah berlaku pada masa yang berlainan. Ghazwah Muraisi' telah berlaku pada 2 Sya'ban tahun ke-5 Hijrah, sementara Ghazwah Bani Mustalik pula berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Pendapat kebanyakan ulama, sirah dan maghazi dalam masalah ini sama ada pendapat Bukhari, iaitu kedua-duanya sama dengan okey. Masalah ini sama dengan pendapat Bukhari, iaitu kedua-duanya adalah nama bagi peperangan yang sama. Pendapat Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti dan orang-orang yang sependapat dengannya tertolak kerana tidak konsisten. Di satu pihak, mereka mengatakan Ghazwah Bani Mustalik bukan Ghazwah Muraisi'. Di satu pihak yang lain pula, mereka mengatakan Juwairiyah binti Al-Haris telah diperolehi Rasulullah dalam peperangan Bani Mustalik. Kadang-kadang pula mereka berkata Juwairiyah diperoleh baginda SAW dalam Ghazwah Muraisi'. Bukankah itu bererti Ghazwah Bani Mustalik dan Ghazwah Muraisi' adalah peperangan yang sama? Di situ kecelaruan ada pada pendapat mereka, tidak konsisten. Jadi dengan sebab itu pendapat mereka tertolak. Kebanyakan ulama sirah dan maghazi mengatakan Ghazwah Bani Mustalik dan Ghazwah Muraisi' itu adalah peperangan yang sama, peristiwa yang sama. Okey. Selepas itu Imam Bukhari kemukakan pendapat beberapa tokoh sirah dan sejarah dengan berkata, kata Ibnu Ishaq, ia berlaku pada tahun ke-6. Ibnu Ishaq kata ini Ghazwah Bani Mustalik ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Kata Musa bin Uqbah pada tahun ke-4 dia kata berlaku. An-Nu'man bin Rashid berkata, diambilnya daripada Az-Zuhri, bahawa hadis ifk berlaku pada Ghazwah Muraisi'. Ni peserta-peserta sekalian mesti kena ingat ni. Penting, sebab itu saya bila nak mulakan perbincangan tentang maghazi ni, saya mulakan daripada sini. Sebab hadis ifk akan datang kalau mengikut berdasarkan riwayat Az-Zuhri ni berlaku pada Ghazwah Muraisi'. Bermakna ia berlaku pada Ghazwah Bani Mustalik. Baiklah. Imam Bukhari mengambil kata-kata Ibnu Ishaq ni secara ta'liq, mengemukakan kata-kata Ibnu Ishaq ni secara ta'liq. Cuba tengok ni. Qala Ibnu Ishaq. Dia tidak kata haddatsana fulan an Ibnu Ishaq ataupun qala haddatsana Ibnu Ishaq. Dia tak kata begitu. Itulah cara Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ini. Riwayat Ibnu Ishaq yang musnad tidak ada.
Beliau tidak ambil daripada Ibnu Ishaq ni dengan secara musnad. Kalau ada sebut pun disebutkan secara ta'liq. Ini dikatakan macam ni, qala Ibnu Ishaq ni riwayat secara ta'liq namanya. Secara ta'liq. Jadi riwayat secara ta'liq ni, sebab Imam Bukhari tak sempat dengan Ibnu Ishaq tu, mesti ada seseorang yang dibuang. Seorang ke atau dua orang yang dibuang di celah tu, di antara Imam Bukhari dengan Ibnu Ishaq tu. Jadi kalau ada pun riwayat atau pendapat Ibnu Ishaq di dalam Bukhari ini, maka dikemukakan oleh Imam Bukhari secara ta'liq. Riwayat yang dikemukakan secara ta'liq tu ada maksudnya yang tersendiri. Tidak semestinya ia dikemukakan sebagai dalil atau hujah, tak mesti. Ada kalanya ia dikemukakan untuk dibantah, dikritik. Ada kalanya. Sebagaimana di sini kita perhatikan, Imam Bukhari bukan nak terima, nak jadikan hujah kata-kata Ibnu Ishaq. Sebaliknya untuk dibantah, untuk dilihat. Dia ni tokoh juga. Ikut mana-mana pun Ibnu Ishaq ni tokoh. Jadi ada pendapat dia berhubung dengan perkara ni. Dan pendapat orang lain macam mana pula. Dibuat perbandingan di antara pendapat tokoh-tokoh sirah dan maghazi itu. Baik, kita tengok di sini. Kata Ibnu Ishaq, ia berlaku pada tahun ke-6. Jadi ini bukan pendapat Ibnu Ishaq saja. Orang lain pun ada juga yang berpendapat begitu. Antaranya Ibnu Jarir At-Tabari, Khalifah bin Khayyat. Ini semua ni tokoh sirah dan maghazi. Dan Ibnu Hazm juga berpendapat ia berlaku pada tahun ke-6. Tapi pendapat orang-orang lain tu Imam Bukhari tak sebut. Kalau Ibnu Hazm tu memanglah dia kemudian daripada Imam Bukhari lagi. Macam mana Imam Bukhari nak sebut dia? Kalau Khalifah bin Khayyat itu memang sebelum. Begitu juga Ibnu Jarir Tabari itu orang zaman kemudian. Jadi tak timbul lah Imam Bukhari nak ambil daripada dia apa, tak timbul itu. Walau bagaimanapun mereka sependapat dengan Ibnu Ishaq mengatakan ghazwah ini berlaku pada tahun ke-6. Ibnu Sa'ad, Baihaqi, Hakim, Qatadah dan Urwah pula berpendapat ia telah berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Termasuklah Imam Bukhari sendiri. Pada tahun ke-5 Hijrah. Kemudian Imam Bukhari menukilkan juga pendapat seorang lagi tokoh sirah, iaitu Musa bin Uqbah. Kata Musa bin Uqbah, ini pun dikemukakan secara ta'liq juga oleh Imam Bukhari. Sebab untuk perbandingan, untuk perbandingan. Kata Musa bin Uqbah, pada tahun ke-4, yang berlaku ni, peristiwa ni, Ghazwah Bani Mustaliq ataupun Muraisin berlaku pada tahun ke-4. Tetapi ramai ulama mempertikaikan apa yang tersebut di dalam Bukhari ini pada tahun yang ke-4. Bagi mereka ini termasuk dalam kesilapan penyalin ataupun ketelanjuran penyalin, bukan kesilapan Imam Bukhari sendiri. Sebab apa? Seorang tokoh seperti Imam Bukhari takkan tak tahu. Takkan tak tahu pendapat Musa bin Uqbah sebenarnya. Cuba tengok di sini. Mana tadi Izzati tadi? Izzati. Baca Izzati, teruskan. Nota 52. Setengah ulama mempertikaikan apa yang tercatat sebagai pendapat Musa bin Uqbah ini. Ia tidak lebih daripada suatu keterlanjuran atau kesilapan penyalin. Menurut mereka, Musa bin Uqbah sebenarnya berpendapat ia berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Hakim, Abu Sa'id dan lain-lain pengarang sirah dan maghazi bersepakat menukilkan demikian. Bahkan pengkaji-pengkaji kitab sirah Musa bin Uqbah sendiri mengatakan Musa bin Uqbah berpendapat pada tahun yang ke-5. Kalau begitu terbahagi kepada dua lah. Ada yang mengatakan pada tahun yang ke-6, ada yang mengatakan pada tahun yang ke-5.
Tahun yang keempat tu kalau disebut Musa bin Maghazi itu kesilapan. Bermakna Musa bin Uqbah pun seperti jumhur ulama, seperti Imam Bukhari berpendapat ia berlaku pada tahun yang kelima. Teruskan. Hafiz Ibnu Hajar juga mentarjihkan ia berlaku pada tahun kelima. Alasannya ialah berdasarkan riwayat Bukhari, Sa'ad bin Mu'az juga telah ikut serta dalam peperangan ini. Sedangkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih, beliau meninggal dunia setelah peperangan Bani Quraizah. Teruskan. Dan Ghazwah Bani Quraizah itu juga telah berlaku pada tahun kelima Hijrah. Seandainya dikatakan Ghazwah Bani Mustalik atau Ghazwah Muraisi' berlaku pada tahun ke-6, setahun selepas Ghazwah Bani Quraizah, bagaimana Sa'ad bin Mu'az boleh menyertainya? Sebab dia dah mati pada ketika tu, dah meninggal dunia dah. Itu tidak mungkin. Sebab itu kita kena faham, bila Imam Bukhari nukilkan pendapat seseorang tu, tidak semestinya dia nak jadikannya sebagai hujah. Tak mesti. Macam di sini dia kemukakan pendapat Ibnu Ishaq. Bukan Ibnu Ishaq saja, ada beberapa orang lagi seperti yang saya dah sebut tadi, tetapi disebutnya Ibnu Ishaq saja. Baik, kita kata pendapat Ibnu Ishaq dia kemukakan itu bukan untuk dibuat hujah, tetapi untuk dibantah. Di mana bantahannya? Kalau kata tahun yang ke-6, macam mana sedangkan dalam hadis yang sahih, dalam hadis Bukhari di sini menyebutkan Sa'ad bin Mu'adz telah meninggal dunia selepas berlaku peperangan Bani Quraizah. Bani Quraizah itu berlaku pada tahun yang kelima. Dan berakhir dengan keputusan yang dibuat oleh Sa'ad bin Mu'adz, iaitu orang-orang yang terlibat dalam peperangan itu dibunuh. Dan selepas itu tak lama dia mati. Boleh katakan selepas peristiwa tu, selepas dia membuat keputusan untuk orang-orang Yahudi Bani Quraizah itu, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal dunia. Kalau tahun yang ke-6 itu lama tu, macam mana dia masih ada di situ? Tak mungkin. Dia dah tak ada dah pada tahun yang ke-6 tu. Begitu. Kalau tahun yang ke-6 dia dah tak ada. Maknanya Imam Bukhari kemukakan pendapat Ibnu Ishaq untuk membantahnya, bukan untuk menjadikannya sebagai dalil. Bukan. Itu benda yang kita kena faham. Setengah orang tak faham. Dia kata, macam mana kita tak mahu terima Ibnu Ishaq? Imam Bukhari pun terima Ibnu Ishaq. Dalam Bukhari pun ada riwayat Ibnu Ishaq. Itulah bendanya. Kalau kita tak belajar kan, macam itulah jadinya. Sedangkan macam saya sebut tadi, ada banyak tujuan Imam Bukhari sebutkan pendapat seseorang itu tidak semestinya yang dia sebut itu untuk dijadikan hujah, tak mesti. Tak mesti. Dan itu satu. Yang kedua, kalau dia betul-betul menjadikan pendapat Ibnu Ishaq tu sebagai hujah, kenapa dia tak terima riwayat Ibnu Ishaq? Banyak riwayat Ibnu Ishaq secara musnad. Kenapa dia tidak riwayatkan secara musnad dalam Sahih Bukhari? Sedangkan dalam kitab-kitab lain ada. Dalam Tirmizi, dalam Sunan Abi Daud ada saja riwayat Ibnu Ishaq tu secara musnad pun. Tapi dalam Bukhari tak ada. Ini satu perkara yang kena faham. Ramai orang tak faham. Itu baik. Banyak lagi contoh. Dan saya nampak mengikut kajian saya lah, saya nampak Imam Bukhari banyak tak setuju dengan Ibnu Ishaq. Kalau kita tengok dalam Maghazi ni saja, bab demi bab ada saja yang Imam Bukhari macam membantah, mengkritik pendapat Ibnu Ishaq. Dia kemukakan pendapat Ibnu Ishaq untuk dibantah, bukan untuk dijadikan hujah. Itu kalau sesiapa yang belajar Maghazi dalam Bukhari ni jelas akan nampak benda tu. Saya nak kemukakan satu lagi contoh selain di sini. Baik, kita tengok di sini ya. Kita tengok. Maghazi satu lagi. Ini Maghazi satu. Ini Maghazi satu. Cuba tengok. Bab ghazwatil Ushairah atau al-Usairah. Qala Ibnu Ishaq. Awwalu ma ghaza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Abwa, thumma Buwat, thumma al-Ushairah.
Cuba tengok ni. Ghazwah Al-Ushairah atau Al-Usairah, kata Ibnu Ishaq, peperangan yang mula-mula disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Abwa. Kemudian Buaq, kemudian Al-Ushairah. Itu dia sebut situ. Cuba tengok tu. Jadi dia ambil kata-kata Ibnu Ishaq di sini. Sama juga. Dia tak ada hadatsana, kemudian keluar nama Ibnu Ishaq. Maknanya riwayat secara musnad tak ada. Kalau ada pun dalam tajuk bab. Dan kita kena ingat dalam tajuk bab ni, kalau hadis pun Imam Bukhari kemukakan secara ta'liq, ada berapa banyak juga yang tidak sahih bahkan. Yang dhaif pun ada. Itu berbeza daripada hadis musnad. Begitu juga apa yang dikemukakan, kata-kata seseorang itu, dia tidak semestinya untuk dijadikan hujah. Di sini macam di sini. Sama juga Imam Bukhari nak membantah pendapat Ibnu Ishaq yang mengatakan peperangan yang mula-mula disertai oleh Rasulullah ialah Al-Abwa, kemudian Buaq, kemudian Al-Ushairah. Dia nak bantah macam mana? Cuba tengok. Cuba tengok dalam hadis ni. Ini panjang perbincangan ni. Ni. Riwayat daripada Zaid bin Arqam. Ni riwayat musnad ni. Riwayat musnad ni yang ni. Ini riwayat musnad. Ini riwayat musnad. Iaitu riwayat daripada Zaid bin Arqam, sahabat Nabi ni. Sanadnya bersambung ni. Dia kata, cuba tengok. Pernah saya berada di samping Zaid bin Arqam, kata perawi, Abu Ishaq. Tiba-tiba beliau ditanya orang, berapa banyakkah peperangan yang dilancarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya, dan baginda ikut serta dalam peperangan itu, berapa banyak? Jawab beliau, 19. Tanya orang lagi, berapakah peperangan yang engkau sendiri ikut bersama baginda? Jawab beliau, 17. Saya bertanya, yang manakah antaranya yang mula-mula sekali? Yang mana yang mula-mula sekali? Jawab beliau ialah Al-Usairah atau Al-Ushair. Ini yang mula-mula sekali. Sedangkan Ibnu Ishaq tidak sebut ini yang mula-mula sekali. Imam Bukhari sebenarnya nak bantah pendapat Ibnu Ishaq ni dengan riwayat yang musnad dan marfu'. Ni Usairah itu yang mula-mula sekali. Saya Syu'bah ceritakan apa yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq itu kepada Qatadah. Kata beliau Al-Ushair. Itu dari segi sebutan saja, Usair ataupun Ushair. Sebenarnya dia nak membantah di sini. Sebab itu kita kena faham. Tak mestinya yang Imam Bukhari kemukakan itu, pendapat seseorang itu untuk dijadikan hujah. Kadang-kadang untuk dibantah. Cuba tengok di sini. Al-Ushairah. Nombor 3 ni. Yang mula-mula disertai oleh Rasulullah ialah Abwa. Kemudian Buaq. Kemudian Ushairah. Sedangkan Ushairah ni yang mula-mula sekali disebut dalam hadis Zaid bin Arqam tu. Jadi Imam Bukhari seseolahnya mahu bertanya, iaitu mana lebih kuat? Riwayat Zaid bin Arqam itukah yang sanadnya bersambung-sambung itu, atau riwayat Ibnu Ishaq? Imam Bukhari tak sebutkan sanad dia sebab bagi dia tidak begitu bernilai. Jika nak dibandingkan dengan sanad Imam Bukhari ni, jauh lah. Cuba kita tengok sini, nombor 3. Tertib ghazwah sebelum berlakunya perang Badar besar menurut Musa bin Uqbah, Ibnu Ishaq, Ibnu Hazm dan kebanyakan ahli sirah adalah seperti berikut. Seperti yang disebut tadilah. Menurut Ibnu Sa'ad, Ibnu Habib, Muhammad bin Yusuf As-Salihi, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dan lain-lain, sebelum ghazwah Ushairah ada satu lagi ghazwah. Ia dikenali dengan ghazwah Badar pertama. Ghazwah Safawan
dan Ghazwah Kurz bin Jabir. Baiklah. Jadi di sini mana yang saya nak sebutnya berkenaan dengan Ibnu Ishaq tu. Boleh dibaca lah yang ni pun boleh dibaca. Saya rasa kita dah bagi ni nota ni sebelum ni. Sebab untuk mukaddimah saya telah mulakan dengan nota 1 ni. Sekejap ya. Kena baca lah yang ni baru nampak. Baca semua. Yang saya nak cari ni yang Sayyidina Ali tu. Ni. Ni yang saya gelapkan tulisan ni. Setiap pembaca Sahih Bukhari mesti berasa pelik. Kenapa di dalam tajuk bab beliau mengemukakan pendapat Ibnu Ishaq yang menyebutkan tentang tertib ghazwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghazwah Usyairah disebut Ibnu Ishaq sebagai ghazwah ketiga. Padahal di dalam hadis di bawahnya ghazwah Usyairah disebut Zaid bin Arqam. Sekejap. Sebagai ghazwah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sebenarnya maksud Bukhari di sebalik mengadakan tajuk bab seperti ini? Pada kebiasaannya, apa yang disebutkan di dalam tajuk bab merupakan dakwaan beliau. Hadis yang dikemukakan di bawahnya pula merupakan dalil bagi dakwaan yang dibentangkan di dalam tajuk bab. Apakah dengan berbuat begitu Imam Bukhari bermaksud menyokong pendapat Ibnu Ishaq? Kalau tidak, apa maksudnya? Kalau nak kata menyokong, tak menyokong tu sebab tak sama. Tak sama. Para pensyarah Sahih Bukhari telah memberikan pendapat masing-masing untuk merungkai kekusutan ini. Hafiz Al-Aini menerima adanya 2 peperangan sebelum Ghazwah Al-Usyairah. Kerana itu, apabila berhadapan dengan Zaid bin Arqam, beliau terpaksa membuat beberapa andaian dan takwilan berikut. Ini kerana nak pakai juga yang itulah. Jadi sibuklah jadi mentakwil. 1. Mungkin Zaid bin Arqam pada ketika berlaku 2 ghazwah sebelum Ghazwah Al-Usyairah itu belum Islam. Yang kedua, mungkin ketiga-tiga ghazwah itu kecil. Maka beliau berpada dengan menyebutkan yang terbesar daripadanya. 3. Mungkin juga 2 peperangan yang berlaku sebelum Ghazwah Al-Usyairah tidak diketahui beliau. Hafiz Ibn Hajar juga seperti Hafiz Al-Aini menerima adanya 2 peperangan sebelum Ghazwah Al-Usyairah. Kerana itu, apabila berhadapan dengan hadis Zaid, beliau juga mentakwilkannya. Takwilan Hafiz Ibn Hajar adalah seperti berikut. Ni kita nak cerita dulu ni. Takwilan ini. 1. Zaid tidak tersebut 2 peperangan. Berikut 1. Zaid tidak menyebut 2 peperangan. Mungkin 2 peperangan menyebut ni tidak tersebut, bukan menyebut ni. 2 peperangan. Mungkin 2 peperangan yang tidak tersebut oleh beliau. Zaid tidak tersebut. Boleh. 2 peperangan. Mungkin 2 peperangan yang tidak tersebut oleh beliau itu ialah Al-Abwa dan Buaq. 2 peperangan itu tidak diketahuinya disebabkan beliau masih kecil pada ketika itu. Ini takwilan Hafiz Ibn Hajar. Yang kedua, boleh jadi maksud Zaid dengan katanya peperangan yang mula-mula sekali ialah Al-Usyair. Itu ialah peperangan yang beliau sendiri mula-mula sekali ikut serta. Pada takdirnya, soalan yang dikemukakan kepada Zaid itu begini. Faqultu ma awwalu ghazwatin ghazaha ay wa anta ma'ahu. Qala Al-Usyair. Bermaksud saya bertanya Zaid, apakah peperangan yang mula-mula sekali dilancarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan engkau sendiri ada bersamanya? Jawab Zaid, Al-Usyair. Jadi Al-Usyair itu, Zaid kata Al-Usyair itu nak cerita dia yang mula-mula sekali dia terlibat dengan Rasulullah tu. Bukan nak kata peperangan yang Rasulullah
lancarkan bermula daripada situ. Itu satu takwilan. Yang ketiga, itu takwilan yang kedua. Yang ketiga, boleh jadi juga Zaid mengira 3 peperangan itu sebagai satu, kerana ketiga-tiganya berlaku dalam masa yang hampir. Baik. Jawapan oleh kedua-dua tokoh itu pada pendapat penulis semakin menimbulkan kekusutan sebenarnya. Kalau kita kaji betul, semakin menimbulkan kekusutan kerana ia bercanggah dengan zahir jawapan Zaid. Itulah orang panggil takwilan. Kadang-kadang takwilan ini dia semakin menjadi kusut lagi. Baik, tak payah takwil. Apa perlunya ia ditakwil dengan takwilan-takwilan yang jauh seperti itu? Jawapan kepada takwilan satu. Hafiz Al-Aini ialah apakah untuk mengetahui 2 peperangan sebelum Ghazwah Al-Ushairah itu perlu ada syarat? Dan syaratnya ialah Islam. Jawapan kepada takwilan 2. Takwilan kedua beliau ialah Ghazwah Al-Ushairah tidaklah lebih besar daripada 2 ghazwah sebelumnya. Sebagaimana di dalam 2 peperangan sebelumnya tidak berlaku pertempuran, di dalam Ghazwah Al-Ushairah juga tidak berlaku. Bilangan orang-orang yang telah ikut serta dalam peperangan itu juga lebih kurang sama. Jadi apa kata sebab peperangan itu tidak besar, sebab itu dia tidak sebut? Apa maknanya? Sama lebih kurang saja. Jawapan kepada takwilan ketiga beliau ialah apakah sahabat-sahabat lain yang turut meriwayatkan jumlah ghazwah yang disertai Nabi SAW sebanyak 19 seperti Zaid bin Arqam juga akan dianggap tidak mengetahui tentangnya. Jadi bukan Zaid saja yang kata 19 peperangan itu. Jadi orang lain tak tahu jugalah. Jadi kalau 19 tu tak termasuk semua. Jawapan untuk takwilan 1 Hafiz Ibn Hajar lebih kurang sama dengan jawapan 3 untuk takwilan Hafiz Al-Aini. Jawapan kepada takwilan 2 Hafiz Ibn Hajar ialah takwilan yang jauh seperti itu tidak diperlukan. Dia kata tidak lebih besar daripadanya. Dan jawapan kepada takwilan ketiga beliau ialah kalau masa peperangan-peperangan lain yang jauh lebih dekat daripada 3 peperangan ini boleh disebut secara berasingan, kenapa ia juga tidak disebut secara berasingan? Itu jawapannya. Maulana Rashid Ahmad Al-Ganguhi di dalam Lami' Ad-Darari berkata, memanglah Bukhari berpendapat Ghazwah Al-Ushairah adalah ghazwah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tidakkah berbeza ni pendapat Bukhari dengan Ibnu Ishaq? Memang berbeza. Bermakna yang dia sebut Ibnu Ishaq itu untuk dibantah, bukan untuk dijadikan sebagai hujah. Kerana itu beliau mengemukakan kata-kata Qatadah untuk menyokongnya. Qatadah tidak membantah riwayat Ibnu Ishaq selain memperbetulkan sebutan Al-Ushairah, Al-Usairah atau Al-Ushair dengan katanya Al-Ushair sahaja. Oleh kerana pendapat Ibnu Ishaq juga ada nilai di sisinya, maka beliau mengemukakannya juga. Kebiasaan Bukhari ialah mengemukakan beberapa pendapat ketika berlaku khilaf, meskipun pendapat-pendapat itu tidak kuat di sisinya. Biasa tu. Bagi penulis, kalau sesuatu pendapat itu tidak kuat, bagaimana ia akan bernilai pula di sisi seseorang kalau tidak kuat? Terutama di sisi orang seperti Bukhari. Syekh Zakaria pula berpendapat tujuan Bukhari mengemukakan hadis Zaid bukan untuk mengatakan Ghazwah Al-Ushairah adalah ghazwah pertama Rasulullah. Malah tujuannya ialah untuk menyatakan Ghazwah Al-Ushairah merupakan muqaddimah kepada peperangan Badar yang dikemukakan oleh beliau selepas itu. Oleh kerana ia boleh mengelirukan, dikemukakanlah kata-kata Ibnu Ishaq di dalam tajuk bab di atas. Penulis berpendapat Imam Bukhari sebenarnya hendak mengisyaratkan kepada kelemahan pendapat Ibnu Ishaq. Sebab kelemahannya ialah kerana ia bercanggah dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Habis cerita itu saja. Apa duk pusing-pusing? Pendapat Ibnu Ishaq itu sebenarnya tidak mempunyai sandaran yang kukuh berupa hadis-hadis yang sahih. Lihat misalnya kitab sirah, tulisan Ibnu Ishaq sendiri. Kitab sirah, susunan Ibnu Hisham yang berasaskan sirah Ibnu Ishaq. Dan kitab Ar-Rawdul Unf yang merupakan syarah kepada kitab sirah Ibnu Hisham. Ketika mengemukakan pendapatnya Ibnu Ishaq, langsung tidak mengemukakan apa-apa sandaran berupa hadis-hadis. Tak ada, itu pendapat dia saja. Mana rujukannya, sandarannya? Apa yang disebutnya hanyalah semata-mata pendapatnya. Kalau begitu bagaimana ia dapat melawan hadis-hadis sahih daripada sahabat-sahabat Nabi SAW sendiri? Apalagi jika diambil kira logik yang dikemukakan oleh Maulana Shibli
dan Maulana Sulaiman Nadwi yang telah penulis bawakan sebelum ini. Itu kena tengok sebelum itu. Dari segi logiknya. Dengan sebab itu, kita kena berhati-hati, kena faham. Apabila Imam Bukhari sebut pendapat Ibnu Ishaq, apa maknanya? Itu benar. Jangan terus kita kata ini untuk dibuat hujah. Macam di sini. Imam Bukhari sendiri berpendapat pada tahun yang ke-5. Dan kalau kita kata tahun yang ke-6, itu tak betul. Sebab macam mana Mu'az, Sa'ad bin Mu'az ada pula salib sekali dalam tu, dalam peperangan itu. Baiklah. Seterusnya, mana Izzati tadi? Izzati baca ini. Riwayat Nu'man bin Rashid. Nota di atas nombor 3, riwayat Nu'man bin Rashid ini dikemukakan oleh Bukhari secara ta'liq. Ia dikemukakan secara mausul oleh Al-Baihaqi di dalam Dalail An-Nubuwah. Maksudnya ialah fitnah dan tuduhan dusta terhadap Aisyah yang tersebar itu telah berlaku sekembalinya mereka di Ghazwah Muraisi'. Ghazwah Muraisi' berlaku disebabkan Rasulullah SAW telah mendapat tahu bahawa ketua Banu Mustalik iaitu Al-Harith bin Abi Dirar sedang mengumpulkan bala tentera untuk menyerang orang-orang Islam. Rasulullah SAW bertindak pantas dengan menghantar sahabatnya Buraidah bin Al-Usaid Al-Aslami untuk menyelidiki keadaan sebenarnya. Setelah diselidikinya, ternyata benar apa yang sampai ke pengetahuan baginda itu. Memang mereka sedang bersiap sedia untuk menyerang. Tanpa berlengah-lengah lagi, Rasulullah SAW terus keluar bersama sekumpulan besar para sahabatnya untuk menyerang mereka sebelum mereka datang menyerang Madinah. Peristiwa ini menurut Ibnu Sa'id telah berlaku pada hari Isnin, 2 hari bulan Sya'ban pada tahun ke-5 Hijrah. Ketika pasukan tentera Islam sampai, mereka sedang leka memberi minum kepada Ketika pasukan tentera Islam sampai, mereka sedang leka memberi minum kepada binatang-binatang ternakan. Mereka tidak dapat bertahan menghadapi serangan Rasulullah SAW yang datang secara mengejut itu, lalu menyerahkanlah. Akibatnya, 200 keluarga telah ditawan, 2,000 ekor unta dan 5,000 ekor kambing biri-biri telah diperolehi sebagai ghanimah. Dan kira-kira 10 orang tentera mereka terbunuh. Antara yang tertawan dan diperolehi sebagai ghanimah pada hari itu ialah anak perempuan ketua kaum itu bernama Juwairiyah binti Al-Harith. Ia kemudiannya tersenarai sebagai salah seorang ibu orang-orang mukmin setelah dikahwini Rasulullah SAW. Di peringkat permulaan pembahagian, Juwairiyah termasuk dalam bahagian seorang sahabat yang bernama Syammas bin Qais. Lalu beberapa orang sahabat berfikir bahawa Juwairiyah adalah anak ketua Banu Mustalik. Dia hanya layak untuk Rasulullah SAW. Tidak sewajarnya dia diberikan kepada orang-orang lain. Menurut sesetengah riwayat, Syammas bin Qais telah pun menjadikan Juwairiyah sebagai hamba mukatabah. Juwairiyah sendiri yang hadir ke hadapan Rasulullah SAW dan menceritakan bahawa dia anak Al-Harith ketua Bani Mustalik. Kehadirannya di hadapan Rasulullah SAW adalah untuk mendapat pertolongan dan bantuan baginda demi melunaskan wang mukatabah untuk pembebasannya. Sekejap ya. Sekejap Izzati. Mukatabah ini begini ya. Begini. Sekejap. Kenapa pergi situ? Ini lain. Ni. Sekejap ya. Mukatabah maksudnya hamba mukatab hamba mukatab. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Katibuhum. Dalam Quran ada sebut tentang hamba mukatab ini. Hamba mukatab ialah hamba yang tuannya berkata kepadanya, jika engkau boleh bawakan sekian-sekian banyak duit kepadaku dalam masa sekian-sekian, engkau merdeka. Itu hamba mukatab. Jadi Juwairiyah ni kalau mengikut berdasarkan riwayat ini,
tuan dia tu, dia dah jadi hamba saya dah. Bila jadi tawanan perang tu jadi hamba saya lah. Tuan dia tu kata, kalau macam itulah, jadikan dia tu sebagai hamba mukatabah. Bermakna dia kena bayar lah. Jadi untuk bayar tu, bayangkanlah dia baru kena tawan, lama juga masa tu. Itulah dia pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta bantuan. Biar Rasulullah tolong dia selesaikan supaya dia jadi merdeka cepat. Itu ceritanya. Seterusnya mana tadi? Ni. Teruskan apa ni? Izzati teruskan baca di sini. Nampak ke tidak saya gelapkan ni? Sini baca sini. Maka Nabi SAW mengatakan satu cadangan terbaik untuknya, iaitu aku akan melunaskan wang mukatabahmu, kemudian menjadikanmu sebagai isteriku. Mendengar cadangan Rasulullah SAW itu, Juwairiyah gembira sekali dan terus menyatakan persetujuannya. Akhirnya, setelah Juwairiyah merdeka, baginda SAW mengahwininya sebagaimana dijanjikan. Jadi Rasulullah SAW sekarang ni berkahwin dengan bukan hamba lah, orang merdeka. Sebab dimerdekakan dulu. Selepas dimerdekakan, barulah dikahwini oleh Rasulullah SAW. Itu ceritanya. Teruskan lagi. Ni kita nak tahu latar belakang peperangan ni. Teruskan. Al-Harith bin Abi Dirar, ayah Juwairiyah, kemudiannya datang ke Madinah dengan membawa banyak sekali unta untuk memerdekakan anaknya. Dalam banyak-banyak unta yang dibawanya, ada 2 ekor unta yang sangat istimewa. Semuanya akan diberikan untuk membebaskan anaknya Juwairiyah. Ketika dalam perjalanan, niatnya berubah. Dia telah menyembunyikan 2 ekor unta istimewanya di salah satu lembah. Unta-unta lain sahaja dibawanya. Setelah menghadap Rasulullah SAW dan mengemukakan hajatnya, Rasulullah SAW bertanya, di mana 2 ekor unta lagi yang kamu sembunyikan di lembah itu? Mendengar pertanyaan Nabi SAW itu, Al-Harith terus bersyahadah, aku bersaksi bahawa engkau memang utusan Allah. Tiada siapa pun tahu tentang 2 ekor unta itu. Tentu sekali Allah telah memberitahumu menerusi wahyu. Itulah latar belakang bagi Islamnya Al-Harith bin Abi Dirar, ketua Bani Mustalik. Jadi bukan Juwairiyah anaknya saja yang memeluk agama Islam. Ayah dia ketua Bani Mustalik yang sebelum itu memang nak berperang dengan Nabi SAW. Dengan mudah saja selepas itu, setelah kalah perang itu, juga masuk Islam. Jadi dia tak tahu perkembangan anak dia tu macam mana, dijadikan hamba mukatabah, dan macam-macam lagi. Di kalangan sahabat tu berselisih. Ada yang kata tak sesuai, dia ni ada dengan orang lain, sepatut Rasulullah saja yang sesuai dengannya. Mana ayah dia tahu semua tu. Jadi ayah dia kira nak bawa pergi unta ni banyak ni, nak membebaskan anak dia lah sebagai tebusan ataupun kalau perlu dibeli misalnya hamba tu dan dimerdekakan. Itulah maksudnya. Tiba-tiba dia dapat Islam di situ. Teruskan Izzati. Kemudian Rasulullah SAW memberi peluang kepadanya untuk bertanya anak perempuannya sendiri. Jika dia bersetuju untuk pulang bersamamu, maka tidak ada apa-apa halangan terhadapnya. Setelah Al-Harith bertanya anaknya Juwairiyah dengan terus terang memilih Allah dan Rasulnya. Al-Harith sendiri telah memeluk agama Islam tidak seperti dahulu lagi. Dia berasa amat bangga dan gembira jika anaknya memilih Rasulullah SAW sebagai suami. Dan dengan itu baginda menjadi menantunya. Teruskan. Aisyah berkata, tidak pernah aku melihat seorang wanita yang lebih banyak membawa keberkatan kepada kaumnya daripada Juwairiyah. Sebabnya ialah setelah beliau dikahwini Rasulullah SAW, 200 keluarga Bani Mustalik telah ditawan dalam peperangan dan dijadikan hamba abdi semuanya. Teruskan. Okay. Dan dijadikan hamba abdi semuanya dimerdekakan oleh sekalian sahabat, semata-mata atas alasan mereka adalah keluarga isteri Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Aisyah kata, ini semuanya riwayat yang sahih. Sebab ini nota saya tidak bagilah rujukan yang lengkap. InsyaAllah apabila siap semua sekali dan akan dijadikan buku,
sebagaimana jilid pertama itu, saya akan buat begitu juga. Semuanya ada rujukan ini. Dan biasanya saya akan kemukakan riwayat yang sahih lah, apa-apa pun. InsyaAllah riwayat yang sahih. Kalau ada terlepas pun itu, ialah mungkin kelemahan lah, kerana kelemahan. Tapi pada dasarnya saya akan jaga riwayat-riwayat sahih saja dikemukakan. Jadi apa yang disebutkan oleh Aisyah ni memang betul berlaku. Juwairiyah lah yang paling berjasa lah. Kalau kita nak kata orang yang, tak ada orang yang lebih berjasa daripada dia untuk kaum dia. Sebab apa? Sebab dengan sebab dia tu dikahwini oleh Rasulullah. Inilah hikmatnya. Sebab itulah ramai sahabat-sahabat yang bijaksana, yang tua-tua tu bagi pendapat tak sesuai. Juwairiyah ni dapat kepada orang lain, sepatutnya Rasulullah. Sebab mereka dah nampak dah hikmat benda-benda macam ni. Jadi bila dikahwini Rasulullah, 200 keluarga Banil Mustalik yang ditawan dan jadi hamba abdi dah tu. Semuanya dimerdekakan oleh sahabat. Bila tengok, ini keluarga isteri Rasulullah, dia takkanlah kita nak jadi hamba abdi. Tak sesuai lah, malulah kepada Rasulullah. Lalu terus dimerdekakan. Dan puak-puak dia tu masuk Islam semuanya. Itulah hikmat di sebalik perkahwinan Rasulullah SAW dengan seseorang itu. Bukan sebagaimana yang dituduh oleh musuh-musuh Islam untuk memuaskan nafsu. Tidak. Cuba tengok di peristiwa ni. Ini sudah terbukti dalam sejarah. Dan semuanya setuju, suka hati, gembira semuanya. Tak ada apa yang tak senang hati. Kemudian dengan sebab itu masuk Islam itu. Itu yang lebih pentingnya. 200 keluarga tu semuanya dimerdekakan. Jadi memanglah sangat berjasa. Kaum dia sangat terhutang budi dengan dia. Kalau tidak jadi hamba ni, tahukah bila jadi hamba ni mungkin dia beratus tahun sampai ke anak cucu jadi hamba. Bukan senang nak merdeka sebab masing-masing orang nak buat harta hamba tu. Senang, tak payah kerja, hamba saja yang bekerjanya. Itu. Tetapi berbeza dengan sahabat-sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW. Sebab apa? Ajaran Quran, ajaran hadis memang menggalakkan supaya hamba-hamba itu dimerdekakan. Dan mereka telah membuktikan ini. Maknanya dia tidak mengutamakan dunia lah daripada akhirat. Ini pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa ini. Teruskan Izzati, teruskan. Zaid bin Harithah dilantik oleh Rasulullah SAW sebagai penggantinya untuk menjaga Madinah semasa baginda keluar untuk peperangan ini. Daripada isteri-isteri Rasulullah SAW pula yang keluar bersama baginda dalam peperangan tersebut ialah Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Ummu Salamah. Jadi tidak semestinya dalam setiap peperangan yang Rasulullah SAW keluar itu dia bawa seorang saja. Ada kalanya dia bawa dua orang. Macam di sini dalam peristiwa ni dia bawa dua orang. Sayyidatina Aisyah dan juga Ummu Salamah. Setengah-setengah tu memanglah ada dia bawa seorang, tapi setengah-setengah tidak. Dia bawa dua orang. Okey. Selepas tu barulah kita bertemu dengan hadis ini. Baiklah. Qutaibah meriwayatkan kepada kami. Siapa kata? Imam Bukhari kata. Katanya Ismail bin Ja'far bin Kathir Al-Ansari Al-Madani meriwayatkan kepada kami daripada Rabi'ah bin Abi Abdirrahman yang lebih terkenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'i. Sebab dia kuat menggunakan ra'yu dalam ijtihad, dalam pendapat-pendapatnya banyak dia guna ra'yu. Dia terkenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'i. Daripada Muhammad bin Yahya bin Habban daripada Ibni Muhairiz. Siapa dia ni? Abdullah bin Muhairiz. Ibni Muhairiz ni Abdullah bin Muhairiz. Bahawa dia berkata, aku masuk ke dalam masjid dan nampak Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu aku duduk di sampingnya. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang azal. Abu Sa'id menjawab, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada perang Banil Mustalik. Kemudian kami mendapat tawanan dari keturunan Arab. Maknanya kaum
Bani Mustalik ni adalah daripada keturunan Arab juga. Daripada keturunan Arab juga. Termasuk wanita dari kalangan mereka. Kami tertarik dengan para wanitanya kerana telah lama terpisah daripada isteri-isteri. Kami, yakni sebahagian sahabat, lebih menyukai azal dan hendak melakukannya. Lalu kami saling bertanya, mana boleh kita melakukan azal ketika Rasulullah dan begini-begini, kita telah baca dah tadi, tak perlu diulangi lagi. Baiklah. Di sini, ni, siapa ni? Abdullah bin Muhairis. Dia cerita, dia kata dia masuk ke dalam masjid, satu masjid. Lepas tu dia nampak ada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia pun pergi duduk dekat. Kemudian bila pergi duduk dekat tu bercakap-cakap lah. Antaranya yang apa nama dia bercakap tu, aku tanya dia, Abu Sa'id Al-Khudri, tentang azan. Apakah itu azan? Ini dia. 584. Azal ialah mengeluarkan zakar daripada kemaluan wanita ketika bersetubuh apabila ia hampir memancutkan air mani, lalu memancutkannya di luar, yakni di luar faraj, supaya wanita berkenaan tidak lekat perut, berkata, tidak hamil, tidak mengandung. Itu maksudnya. Supaya tidak mengandung. Itulah azal. Jadi daripada sini, sinilah asas bagi perancangan keluarga tu, yang kemudiannya orang guna nak rancang keluarga tu boleh ke tidak. Inilah asasnya, salah satu asasnya. Cuma macam-macam lah caranya kan. Jadi asasnya ialah azal. Mana kenapa tak mahu anak lah. Supaya tidak isteri ataupun hamba sahaya tu tidak mengandung. Jadi hukumnya banyaklah pula. Baik. Abu Sa'id menjawab, kami keluar bersama Rasulullah. Jadi dia nak jawab, nak cerita tentang azan ni boleh ke tak boleh. Dia ceritalah. Kami keluar bersama Rasulullah dalam perang Bani Mustalik. Kemudian ringkas ceritanya dapat tawanan dari keturunan Arab. Mana daripada situ kita tahu dapat keturunan dari kita tahu bahawa puak-puak ni Bani Mustalik ni daripada keturunan Arab. Dan orang-orang Arab pun boleh dijadikan sebagai hamba sahaya juga jika mereka ditawan. Tidak kata bukan Arab saja boleh. Orang Habsyi saja ke boleh jadi hamba abdi? Tak. Orang Arab pun boleh dijadikan hamba sahaya. Ini salah satu buktinya. Salah satu bukti. Setengah-setengah ulama mengatakan tak boleh dijadikan hamba sahaya. Tapi kalau dilihat kepada peristiwa ini jelas, Abu Sa'id kata, kemudian kami mendapat tawanan dari keturunan Arab. Maknanya orang Arab pun boleh dijadikan hamba abdi juga. Maknanya sekiranya orang Islam, Arab yang kafir lah maksudnya, berperang dengan orang kafir. Boleh, ini buktinya. Jadi kuat pendapat yang mengatakan boleh. Mereka juga seperti orang-orang lain, jika berperang dengan orang-orang Islam, dalam keadaan sistem hamba itu berjalan, maka boleh dijadikan sebagai hamba sahaya. Jadi bila begitu Rasulullah SAW dan ada beberapa orang sahabat bawa isteri dia, atau setengahnya hamba sahaya dia ada dah bawa pergi untuk berkhidmat kepada dia. Tapi ramai lagi yang lain pergi sendiri saja, tak ada bawa isteri apa semua. Takkanlah setiap orang, semua orang tu nak dibawa isteri masing-masing pergi nak perang, nak pergi berkelah ke apa ni? Nak pergi berkelah ke nak pergi perang ni? Nak pergi perang. Jadi kalau perang tak sesuai lah, ramai sangat perempuan itu. Jadi kalau ada pun sekadar untuk cukup untuk berkhidmat, cukup sekadar itu sajalah. Memang ada pun tapi tidak ramai, biasanya tidak ramai. Begitulah. Kemudian kami kami tertarik dengan para wanitanya kerana telah lama terpisah daripada isteri-isteri. Biasalah. Terutamanya kalau yang sudah kahwin tu lama berpisah dengan isteri, jadi teringatlah. Sebab seks itu salah satu keperluan hidup manusia, seperti makan, minum juga, seperti mendapat udara yang segar juga, sama. Jadi dengan sendirinya dah ada nafsu semua tu dia. Dah lama terpisah pula dengan isteri tu. Terfikirlah
kami, yang ini sebahagian sahabat, bukan semua, lebih menyukai azal dan hendak melakukannya. Baik, sini kita ada nota. Sebabnya ialah tawanan-tawanan wanita yang menjadi hamba saya telah ada pada kami. Dan kami boleh pun menyetubuhi mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Tak jadi masalah, tidak tercela mengadakan hubungan jenis ataupun persetubuhan dengan hamba saya selain daripada isteri. Boleh. Tetapi kami bimbang mereka akan hamil. Kerana itulah kami hendak melakukan azal. Hamba sahaya wanita yang hamil hasil persetubuhan dengan tuannya akan menjadi ummul walad dan ia tidak boleh dijual beli lagi. Jadi dengan sebab itu susahlah, jadi macam mana ni? Kalau dapat anak pula tak boleh dijual, jadi ummul walad. Selain daripada itu jadi tak dapatlah, tak ada jadi harta benda lah, tak ada jadi harta, tak ada jadi sumber kekayaan lah. Dan biasanya kalau perempuan itu dah ada anak, kalau orang nak beli pun susah juga. Harganya pun tidaklah begitu tinggi. Dengan sebab itu mereka nak melakukan azal. Semata-mata nak memuaskan nafsu. Sebab apa? Nafsu sudah bergejolak lama tidak bertemu dengan isteri. Gitu. Bukan mereka tidak ada isteri, ada isteri. Dan ini tawanan perang. Hamba saya boleh berdasarkan ayat Quran itu dan banyak lagi ayat yang lain. Sebab itu mereka terfikir begitu. Nak melakukan azal. Bila melakukan azal, maka tidak mengandung. Bila tidak mengandung, harganya akan mahal. Dan ia tidak menjadi ummul walad. Masih boleh dijual beli lagi. Jadi macam mana tu? Cumanya kami saling berkata, mana boleh kita melakukan azal ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kita. Dan kita tidak bertanya baginda tentang masalah ini. Tak patut. Kena tanyalah dulu Rasulullah macam mana. Lalu kami bertanya baginda tentangnya. Baginda menjawab. Tidak menjadi kesalahan kepadanya melakukannya. Tidak menjadi kesalahan kepadamu melakukannya. Tak jadi masalah. Kalau kamu nak buat begitu, boleh. Begitu. Cuma Nabi sebut selepas itu sebagai suatu kenyataan, kebenaran. Tidak ada satu jiwa pun yang telah Allah tetapkan, yang ditakdirkan akan tercipta hingga hari kiamat, kecuali dia pasti akan tercipta. Kalau Tuhan dah takdirkan orang tu akan ada juga. Orang tu akan dapat anak dengan perempuan ni, dia akan dapat juga. Misalnya kalau dia melakukan azal pun, dia rasa dia keluarkan air mani dia di luar, jadi tak mengandung lah. Boleh jadi dia telah keluar dah sedikit sebanyak, dan itu sudah menyebabkan jadi anak, jadi mengandung. Boleh jadi. Sebab apa? Sebab Tuhan telah takdirkan begitu. Kalau dia tidak melakukan azal pun, berapa banyak kita tengok orang yang sudah berkahwin ini, kira-kiranya bersetubuhlah sentiasa dengan isteri dia, tapi dia tak dapat anak juga. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak takdirkan dia mendapat anak. Jadi semua ni atas takdir Allah SWT. Walau bagaimanapun tak jadi kesalahan kamu melakukannya. Baik. Kita tengok di sini kita ada nota lagi. Ni ayat ini boleh juga diterjemahkan dengan tidak mengapa kamu tidak melakukannya. Tidak mengapa kamu tidak melakukannya. Kerana manakala tidak melakukan azal, kamu terus keluarkan air mani itu di tempatnya lah. Di dalam faraj itu. Sebab itu lebih memuaskan kedua-dua pihak. Kalau keluar di luar ni tidak kurang memuaskan. Kerana sebab apa Nabi kata tidak mengapa kamu tidak melakukannya. Tidak melakukan azal pun tak mengapa. Kerana tidak ada satu jiwa pun seperti tadilah yang Tuhan telah tetapkan, takdirkan akan tercipta, melainkan akan tercipta juga. Kamu azal ke tidak azal ke, kamu rancang ke tidak rancang ke, kalau Tuhan takdirkan dapat. Maksudnya ialah mengandung atau tidaknya seseorang wanita lebih bergantung kepada takdir Allah. Kehamilan tidak berlaku dengan semata-mata melakukan persetubuhan. Jika Allah mentakdirkan seseorang mendapat anak, ia pasti akan mendapatnya. Walaupun ia seorang yang lemah dan kerdil. Seseorang yang tidak ditakdirkan mendapat anak pula tidak akan mendapatnya.
walaupun ia seorang yang kuat dan perkasa. Kerana itu azal adalah suatu yang sia-sia. Tidak mengapa kamu tidak melakukannya. Berdasarkan terjemahan ini, Rasulullah SAW nampaknya kurang bersetuju seseorang melakukan azal. Kurang bersetuju saja. Ulama faham ini paling tinggi makruh atau khilaf aula. Ia tidaklah sampai ke peringkat haram. Tapi kalau terjemahan yang cuba tengok, terjemahan yang diberikan di atas pula menampakkan keharusan melakukan azal. Mana tidak mengapa kamu melakukannya. Boleh. Tidak mengapa kamu melakukannya. Perkataan la di antara an dan taf'alu seharusnya dipakai sebagai la zaidah. Kalau kita nak pakai makna begini, kena pakai la itu la zaidah untuk mendapatkan erti ini. Penggunaan seperti ini juga meluas dalam bahasa Arab. Tidak pelik. Ada la tapi tidak pakai makna dia dalam konteks tertentu. Begitu kaedahnya. Dengan sebab itu di kalangan sahabat ada khilaf dalam masalah ni. Ada khilaf. Ada yang kata boleh melakukan azal. Ada yang kata tak boleh. Ada yang kata boleh kalau dengan hamba. Dengan isteri yang merdeka tu tak boleh tanpa izinnya. Macam-macam lah pendapatnya. Pula. Tidak ada satu jiwa pun yang telah Allah tetapkan, yang ditakdirkan akan tercipta hingga hari kiamat, kecuali dia pasti akan tercipta. Kemuskilan mungkin timbul di sini. Ni kalau boleh sesiapa baca, ada siapa nak baca sini? Silakan. Saya saja yang baca, tak seronok juga. Ada siapa nak baca? Silakan. Sekejap. Silakan. Ada siapa nak baca? Silakan. Kenapa makin letih hari ni, nampak makin sikit Ridwan? Saya baca Maulana. Kita dah baca kemarin kan. Ibnu Mas'ud kata takut jemu. Ini macam ni lah jadi. Kalau 2 hari ni masih sibuk macam-macam ada cerita kan. Yalah. Silakan. Siapa? Ridwan baca. Saya baca Maulana. Ya silakan. Sini. Kemuskilan mungkin timbul. 587. Kemuskilan mungkin timbul di sini bahawa bukankah wanita-wanita Bani Al-Mustalik yang ditawan dan kemudiannya dijadikan hamba sahaya itu musyrikat, iaitu ahli-ahli syirik semuanya. Bagaimana Abu Sa'id berkata, kami sebahagian sahabat lebih menyukai azal dan hendak melakukannya. Ertinya ialah kami hendak menyetubuhi mereka. Padahal bukankah jumhur ulama berpendapat hamba sahaya yang musyrikah tidak harus disetubuhi. Hamba sahaya yang harus iaitu boleh disetubuhi hanyalah yang beragama Islam atau dari kalangan ahlul kitab. Para ulama telah mengemukakan beberapa jawapan untuk merungkai kemuskilan tersebut. Yang pertama, Abul Walid Al-Baji berpendapat wanita-wanita itu bukan musyrikat. Sebaliknya mereka adalah dari kalangan ahlul kitab. Jawapan yang diberikan oleh Abul Walid ini tidak dipersetujui oleh kebanyakan ulama kerana menurut mereka wanita-wanita Bani Al-Mustalik itu memang musyrikat, iaitu penyembah berhala. Mereka bukan ahlul kitab. Yang kedua, Ibnu Abdul Bar berpendapat peristiwa ini berlaku ketika hukum haram menyetubuhi wanita musyrikat belum lagi diturunkan. Ia kemudiannya dimansuhkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Bermaksud, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, iaitu memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman, iaitu memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, iaitu keterangan-keterangan hukumnya kepada umat manusia supaya mereka dapat mengambil pelajaran daripadanya. Surah Al-Baqarah ayat 221. Pihak yang tidak bersetuju dengan pendapat ini membantahnya dengan berkata, ayat 221 surah Al-Baqarah itu berbicara tentang berkahwin dengan musyrikat. Ia tidak berbicara tentang hamba sahaya dari kalangan musyrikat. Jadi tak boleh Yang ketiga, dalil lah maknanya. Teruskan. Yang ketiga, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat ada kemungkinan mereka memeluk agama Islam setelah menjadi hamba sahaya. Kalau mereka telah memeluk agama Islam, maka tiada halangan lagi bersetubuh dengan mereka. Maknanya, Pendapat ini juga sekejapnya, bila ditawan masuk Islam, dia telah jadi hamba abdi dan dia masuk Islam. Masuk Islam pun dia tetap jadi hamba abdi juga, tidak kata merdeka. Tetapi sudah boleh bersetubuh dengan dia. Kalau dia ada suami dulu pun, dia ada suami, jadi putus dah hubungan dengan suami dia. Tapi kena tengok dia tidak mengandung ke tidak. Kalau jelas tidak mengandung, boleh. Begitu. Okey, teruskan. pendapat ini juga dibantah oleh sesetengah ulama dengan alasan ada juga tersebut di dalam sesetengah saluran riwayat Abu Sa'id bahawa beliau berkata wa ahbabna al-fida. Ya. Kami mahukan tebusan. Jadi gini sekejap. Dia tak mahu anak tu supaya tidak mengandung tu apa? Sebab dia nak tebusan. Jadi sebab itu dia berfikir banyak. Kalau dah itu macam mana kalau dah jadi umul walad dia kena dapat anak. Kalau tak dapat anak, boleh dapat tebusan. Mungkin keluarga dia macam tadi. Al-Haris tu ayah kepada Juwairiyah tadi. Dia pergi bawa unta untuk tebus anak dia. Mungkin orang lain pun begitu juga. Jadi dengan harap akan dapat tebusan, akan dapat duit juga. Jadi itu ada dalam setengah-setengah riwayat. Cuba tengok. Silakan. Teruskan. Lihat sebagai contohnya riwayat Malik, Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Ini menunjukkan mereka belum Islam kerana wanita muslimah tidak boleh dikembalikan kepada orang musyrik. Jadi baik, katakanlah seorang perempuan itu dia ada suami dia. Bila dia ditawan, dia jadi hamba abdi. Dan dia masuk Islam. Jadi kita tak boleh kembalikan orang Islam ni kepada suami dia yang kafir, itu tak boleh. Tak sepatutnya begitu. Jadi ini menunjukkan mereka tu tidak Islam lagi. Mereka memang tidak Islam lagi. Itulah sebab kita kata jumhur ulama. Tapi yang bukan jumhur ulama mengatakan boleh. Boleh saja. Perempuan musyrikat pun disetubuhi sekiranya dia tu menjadi hamba sahaya. Begitu. Baik, itu nombor 4. Teruskan. Yang keempat, sesetengah ulama berpendapat berdasarkan hadis Abu Sa'id, Jabir dan lain-lain, hamba sahaya musyrikah juga boleh disetubuhi. Mereka juga berpegang dengan umum firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Yang bermaksud, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya,
maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 7. Itu jadi ini menunjukkan kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya. Mana sebut di sini hamba sahayanya yang muslim, hamba sahayanya yang mukmin, hamba sahayanya yang ahli kitab. Tak ada, umum. Umum. Jadi hadis Abu Sa'id ini pun lebih menunjukkan mereka itu musyrikah. Kalau adalah seorang dua yang masuk Islam macam Juwairiyah, tidak bermakna semuanya masuk Islam. Mana bukti semuanya masuk Islam? Jadi ini menunjukkan, bagi saya lebih setuju dengan pendapat yang keempat ini. Sebab adanya umum ayat ini, auma malakat aimanuhum, ini umum. Tak ada khusus dengan Islam ke, ahli kitab ke, tidak. Yang kedua, sebab adanya hadis Abu Sa'id itu. Dan dia tak ada sebut pun cerita tentang tak jadi masalah sebab mereka pun dah Islam. Tak ada sebut pun. Ini menunjukkan boleh dengan hamba itu. Cumanya ada beberapa perkara yang kita perlu perhatikan di sini, ialah untuk melakukan azal itu sejauh mana bolehnya. Sejauh mana bolehnya. Jadi para ulama berbeza pendapat pula di situ. Ada yang mengatakan kalau perempuan merdeka tak boleh kecuali dengan persetujuannya. Isteri merdeka, isteri. Kalau hamba boleh. Sebab apa? Isteri itu pun ada hak juga. Dia pun kahwin untuk apa? Untuk dapat anak. Tiba-tiba melakukan azal untuk tidak dapat anak. Jadi tidak azal sahaja, dari segi fiqhnya pergi lebih luas lagi, jauh lagi. Rancang keluarga dengan cara lain, makan ubat ke, ataupun pakai alat-alat tertentu ke, kondom dan sebagainya. Itu pun termasuk inilah pecahan daripada hukum azal ini. Boleh ke tidak dengan cara ikat ke, saluran telur dalam wanita ataupun buang kandungannya ke, macam-macam lah, ataupun ikat bahagian lelaki punya tu, ikat untuk sementara, ataupun potong terus supaya tidak dapat seterusnya. Boleh ke tidak? Itu banyak perbincangan di kalangan ulama dalam masalah ni. Kalau semata-mata azal itu adalah cara yang natural, cara yang asal dilakukan oleh manusia daripada zaman dahulu lagi. Itu cara yang paling selamat lah kira-kiranya. Tetapi ada kemungkinan juga seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW itu mungkin kita rasa tak keluar lagi, dah keluar dah. Sedikit pun kalau dah nak jadi, Tuhan dah kedai jadilah. Itu pula masalahnya. Kalau kita kata pakai kondom dan sebagainya, macam-macam lagi alat tu, mungkin boleh mengawal, lebih terjamin. Kalau makan ubat mungkin ada kesan sampingannya pula, orang bimbang macam-macam. Tapi pada dasarnya boleh ke tidak? Pada dasarnya. Jadi ini masalah mahu anak ni atau tak mahu. Kemudian kalau dah lekat perut dah mengandung, boleh ke tidak gugurkan? Itu satu masalah lain pula. Jadi kita pergi kepada masalah rancang dengan cara azal ataupun lain-lain terhadap hamba. Kalau hamba memang boleh. Kalau isteri merdeka, macam-macam pendapat, ada khilaf. Tetapi pendapat yang terbaik ialah tak boleh, melainkan dengan persetujuannya. Kemudian tak mahu dapat anak tu macam-macam pula maksudnya. Kalau tak mahu dapat anak tu, kita orang kaya, tapi kita orang sihat, isteri pun sihat, saja tak mahu anak. Itu tak patut tu. Tak sepatutnya begitu. Orang Islam bersikap begitu. Sebab ia bercanggah dengan kehendak Nabi SAW. Nabi suruh kahwin dengan perempuan-perempuan yang keturunannya banyak melahirkan anak. Apa sebab? Dia kata dia akan berbangga dengan umat lain, dengan ramainya kita. Jadi tiba-tiba kita tak mahu ramai. Itu bercanggah dengan kehendak Nabi SAW. Kalaulah kerana apa niat tu? Kerana nak suka-suka. Payahlah kalau ada anak ramai. Payah. Nak berseronok-seronok dengan isteri susah, gangguan anak. Mungkin. Ini pun tak patut juga. Tak patut orang Islam fikir begitu. Tak patut.
Kemudian kalau macam-macam sebab lagi. Mungkin tak mahu anak itu kerana takut kurang lah dari segi pendapatan tu, tak dapat menjaganya dengan baik ke, tak cukup makan ke. Seolah-olahnya kita rasa kita yang memberi rezeki. Itu salah. Itu salah sama sekali. Tak boleh dalam Islam, tak boleh. Kalau dengan maksud tu, kecuali kalau isteri itu sakit ke, ada masalah ke, kalau dia mengandung membahayakan dia, lain cerita. Boleh. Bukan sekadar azal ni, nak buat cara lain pun boleh, asalkan tidak memudaratkan. Dan kalau boleh janganlah kekal. Janganlah kekal buat tu, cara buat tu sampai tak boleh anak sampai bila-bila, jangan begitu. Biar kalau kita nak, kita boleh buka, doktor, ini semua kerja doktor semua ni. Melalui pembedahan dia boleh buka simpulan itu. Ataupun macam-macam lah cara dia buat tu, dia boleh sambung semula dan boleh dapat anak. Jangan sampai tak dapat anak sama sekali. Kadang-kadang kita tak mahu anak satu ketika, lepas tu kita akan menyesal sepanjang hayat. Jangan main-main masalah ni. Jangan main-main. Itu saya rasa banyak, tapi tak apalah. Itulah secara ringkas dahulu berkenaan dengan benda ni. Kemudian dari segi menggugurkan anak pula. Ini lebih dahsyat lagi. Yang tadi belum apa-apa lagi. Air mani itu ditahan ataupun dibuang di luar daripada faras. Maksudnya tak mahu dapat anak. Setengah-setengah tu setelah mengandung dah. Dibuang, digugurkan. Itu satu masalah lain pula. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Jawabnya macam tadi juga. Kalau untuk kesihatan isteri, bahaya kepada dia kalau dia mengandung, boleh. Tapi kalau saja-saja macam tadi, saja-saja. Ataupun kerana takut anak ni berkongsi rezeki Allah dengan kita, tak akan cukup makan, macam-macam lah bercakap tu. Cara bercakap orang syirik. Tidak sebagai orang Islam. Itu tidak patutlah berlaku. Ada juga orang bertanya saya tentang orang yang terlanjur lah berzina sehingga mengandung, macam mana nak buat? Di peringkat awal lagi, belum lagi dia tu ada nyawanya, dimasukkan nyawa pada janin, itu belum lagi, kecil lagi lah, dalam sebulan dua begitu. Macam mana kalau digugurkan? Bagi saya, kalau tercemar nama dia dan masa depan dia tu jadi teruk, jadi susah dia dalam masyarakat pun, pandangan serong terhadap dia akan menjejaskan dari segi emosi dia dan mencabar emosi dia dan sebagainya. Bagi saya berpendapat boleh. Dan itu lebih baik. Kalau tidak, banyak masalah akan timbul. Tapi jangan sampai dia sudah dimasukkan nyawa lah. Jangan sampai situ. Kalau situ jadi bunuh. Jelas dah bunuh. Bahkan kalau gugurkan sebelum itu, mengikut setengah-setengah ulama, itu termasuk dalam pembunuhan secara senyap. Tetapi kalau maslahatnya lebih besar lagi, bolehlah kita kata boleh. Macam tadilah anak zina apa semua tu. Kalau tidak, sepanjang hayat lah jadi aib. Dah susah nak binkan kepada siapa pun susah. Banyaklah kena berselindung tu. Bin Abdullah lah, macam-macam. Binti Abdullah lah. Padahal dia tidak begitu. Dan sebagainya. Itu bendanya. Jadi kena ambil kira semua tu. Bagi saya, kalau masih awal lagi boleh. Tetapi kalau sudah bernyawa, sudah hidup, ada kehidupan, itu tak boleh. Itu macam bunuh satu orang. Bunuh orang. Tak boleh. Hukum qisas. Orang yang menggugur itu dihukum qisas. Bunuh juga. Sampai ke peringkat tu. Itu kalau gugurkan dengan maksud-maksud tadilah. Sekarang ni ada pula dia kempen merancang keluarga ni macam-macam. Walaupun senang, walaupun sihat, walaupun apa, dia kempen juga supaya anak sedikit. Saya rasa itu semua tidak perlu. Kepada orang Islam tidak sepatutnya buat begitu. Kita di sini tak ada apa-apa tekanan, halangan. Bukan macam duduk negeri Cina.
yang terhad untuk dapat anak tu. Dan kita terpaksa bunuh anak kita sendiri kalau lebih daripada had yang ditentukan. Ini di sini tak timbul semua tu. Jadi tak jadi masalah lah untuk dapat anak. Kita kena fikir, jangan mandai-mandai. Bagi saya lah, tak boleh nak merancang tak satu pasal. Setengah-setengah orang tu dia pendek akal. Yalah. Lepas tu anak seorang ataupun dua, mati seorang, habis cerita. Habis lah. Dan setelah tua kita pun dah tak mampu dah nak dapat anak. Alangkah ruginya. Kemudian kalau kita dapat anak, kita tak rancang. Kita rancang mula-mula tak mahu dapat. Mungkin yang mula-mula tu yang paling baik untuk kita. Atau mungkin yang tengah. Atau mungkin yang akhir. Kita tak tahu. Cuba tengok anak-anak orang manusia. Ada yang lebih tu yang sulung. Ada yang tengah. Ada yang akhir. Mana kita tahu. Jadi macam mana? Kita paling tinggi boleh pilih jantina saja. Ni anak lelaki. Kita nak ni. Kita nak ni. Teruskan. Biar mengandung terus nak dapat. Itu saja. Dari segi bakatnya, kelebihannya, kemampuannya. Mana kita tahu? Kebaikannya, keberkatannya. Sebab itu dalam Quran sebut, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Ayah-ayah kamu atau anak-anak kamu tidak tahu siapakah antara mereka yang lebih berguna kepada kamu. Tak tahu. Manakah yang lebih baik untuk kita dan untuk masyarakat. Jadi bagi saya, anak ni adalah hak masyarakat juga. Macam mana kita nak tanya masyarakat, semua masyarakat, boleh ke tidak saya nak merancang? Saya tak mahu anak. Kalau orang lain kata, tak, saya nak anak awak sebab awak pandai. Anak awak pun diharapkan akan pandai juga. Bila ada orang pandai ramai dalam masyarakat kita ni, baguslah. Majulah kita. Mungkin begitu. Macam mana kita nak dapat keizinan semua masyarakat? Sebab itu tidak boleh mudah-mudah perkara ni. Bukan hak kita saja, hak masyarakat. Bahkan kalau kita perhatikan, kajikan betul-betul, masyarakat lebih banyak mengambil manfaat daripada seseorang itu, daripada ibu bapanya. Ibu bapanya mati, tak lama mati. Kadang-kadangnya ibu bapa tu bukan ahli ilmu pun. Anak dia pandai pun, dia tak dapat apa pun daripada anak dia. Yang lebih banyak dapat tu orang lain. Itulah sebab menunjukkan anak ni bukan hak ibu bapa saja, hak masyarakat. Jadi dengan sebab itu tidak boleh nak mudah-mudah nak rancang, tak mahu anak, tak boleh. Kena fikir. Masyarakat ni, umat ni, kena fikir. Begitulah lebih kurangnya. Jadi saya rasa setakat itulah dulu perbincangan kita untuk kuliah Sahih Bukhari hari ini berkenaan dengan Maghazi, kitab Maghazi. Dalam ni cerita perang, tapi di celah-celah tu tetap ada juga pengajaran untuk kehidupan kita. Untuk kita menjalani kehidupan ini. Cerita ni cerita perang, tapi di celah-celah tu tengok kita dah belajar banyak, dapat maklumat banyak tentang panduan hidup. Bagaimana kita nak buat. Itulah, saya rasa setakat itulah dulu untuk hari ini. Dan kalau ada apa-apa kemusykilan atau cadangan atau apa-apalah, silakan. Silakan. Saya rasa kita kena sudahkan cepat sikit sebab sekarang ni zuhur awal kan. Zuhur awal. Silakan terus. Ada apa-apa? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya Arsyad Maulana nak tanya pasal tadi pasal sirah tadi tu. Ya. Mengenai karangan Imam Bukhari. Sekarang ni banyak kita dengar syarah-syarah ataupun kuliah-kuliah mengenai sirah tu yang tak tepat lah maksudnya. Yang daripada Ibn Ishaq tu kan. Jadi macam mana boleh terjadi macam tu sedangkan para ustaz ni dia mengaji juga kan. Adakah dia tidak mendalami cara penulisan kitab Sahih Bukhari itu ataupun dia cuma ambil macam orang kata cedok saja. Jadi menyebabkan kita orang-orang awam ni dapat cerita atau sirah yang tak tepat. Satu lagi soalan yang kedua, saya dah dengar dalam radio tadi ada seorang ustaz tu bercerita mengenai cinta Nabi SAW dan menceritakan bahawa dalam sirah tu Zaid di mana Abu Sufyan masa itu belum masuk Islam
dan dia menanyakan Zaid untuk menukarkan diri Zaid dengan Rasulullah SAW dengan maksud supaya Zaid itu membunuh Rasulullah, dan Zaid pun berkata dan dia tak akan tukarkan dirinya dengan Rasulullah kerana dia lebih cintakan Rasulullah. Jadi cerita ni macam mana tu Maulana? Ada kebenarannya atau tidak? Wallahualam. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama, soalan yang pertama itu memanglah sebab dalam masyarakat kita ni kan, sama juga dengan doktor. Bila seseorang tu dapat doktor, dia boleh buka klinik, boleh merawat orang, boleh. Sedangkan doktor tu pun banyak macam juga kan. Ada banyak peringkat juga. Tidak semuanya betul-betul mahir. Ada yang dapat merawat penyakit yang biasa, yang ringan-ringan begitu saja. Benda-benda yang berat, dia tidak mampu juga, perlu kepada pakar. Dan di kalangan pakar tu pun ada macam-macam pula. Begitulah juga dengan ilmu agama ini. Jadi bila dipanggil ustaz, dah mengajar lah, masing-masing mengajar. Kemudian disiplin pula dalam menerima ilmu, menyampaikan ilmu pula itu berbeza-beza. Ada yang menjaga disiplin, ada yang tidak. Maka berlakulah apa yang berlaku, bukan saja dalam masalah sirah, dalam masalah-masalah lain yang kita banyak yang kita tengok banyak berlaku bid'ah ni. Kenapa? Ustaz juga yang bawa benda tu. Begitu juga dengan sirah ni, ustaz juga yang bawa benda tu. Sebab dia tidak jelas dalam pengajian. Sebab tu pengajian ini dia mesti mendalam. Mendalam. Bila mendalam barulah jadi selamat. Sebab tu bila kita nak dengar pendapat seseorang tu, kita kena tengok dulu, kena pilih. Jangan kira dia ustaz tak apalah, semua dia tahu. Jangan begitu. Sama juga kalau dah ada kata dia doktor, dia semua tahu. Jangan begitu. Sebab hakikatnya tidak begitu. Inilah antara punca berlaku tersebarnya riwayat-riwayat Ibnu Ishaq dan riwayat-riwayat lain yang palsu. Sebab apa? Sebab dalam masyarakat tu tak ramai ada orang-orang yang boleh membersih, menapis benda-benda ni. Dan benda-benda ni sudah umum tersebar, jadi mangsa lah masyarakat itu. Sama seperti benda-benda lain. Walaupun ramai doktor ada. Tapi berapa ramai lagi? Bukan orang ramai saja yang salah dari segi kesehatannya, cara hidup, gaya hidup. Salah dengan prinsip-prinsip kesihatan. Bahkan doktor sendiri pun melanggar. Berapa ramai? Begitu, sama juga dalam masalah ni pun sama. Jadi kita sendiri kena fikir kita lah, jangan. Orang lain dia tak mahu, terpulang kepada dia lah. Sebab dia tak ada kesedaran. Kita yang ada kesedaran ni sepatutnya tidak begitu. Sepatutnya berhati-hati dalam masalah ini. Terutamanya sekarang, dah ada orang yang mendedahkan benda-benda begini. Saya sendiri pun telah tulis buku tentang Ibnu Ishaq. Bincang dari semua sudut. Bincang riwayat Ibnu Ishaq yang berpunca daripada kitabnya sendiri, dan bincang juga riwayat Ibnu Ishaq yang terdapat di dalam kitab-kitab orang lain. Jadi apa kandungannya itu? Dan apa bezanya dengan riwayat Bukhari? Jangan kita ingat Bukhari ini bukan kitab sirah, kitab hadis. Jadi Ibnu Ishaq tu namanya kitab sirah. Jadi lebih baik dia lah. Jangan kita fikir begitu. Kalau fikir begitu tak kena tu, tak betul tu. Buktinya cuba kita baca tadi. Hafiz Ibn Hajar mentarjihkan pendapat ni. Kenapa dia tarjihkan? Sebab bagi dia yang kita kena utamakan ialah kesahihan dia tu. Kalau tidak sahih, kenapa kita nak sokong? Kenapa kita nak bela? Dah bercanggah dengan yang sahih, kenapa kita nak bela lagi? Itulah sebab ulama-ulama mengambil sikap begitu. Betul lah tu, macam tu. Kita pun kena begitulah. Barulah selamat. Barulah selamat. Hidup ni sebenarnya lebih kurang saja. Apa masalah pun. Air kita minum tu saja sudah cukup dah. Kenapa kita sibuk sangat? Macam-macam jenama, penapis air tu kita beli. Tak cukup ini, beli, tukar yang lain pula. Tukar lain. Kenapa? Minum sajalah air pahit. Tidak begitu. Air pahit dah kan jernih dah. Minumlah. Orang tu minum tak ada sakit pun. Kenapa? Dalam masalah ni kita cermat sangat. Tapi dalam masalah agama,
makanan untuk otak kita, untuk jiwa kita, kita bermudah-mudah. Ini satu sikap tak kena lah. Sepatutnya tidak begitulah. Kalau kita betul-betul nak selamat, tak boleh begitulah. Dalam masalah sirah dan juga masalah-masalah lain pun sama. Tadi yang kedua tadi apa tadi? Itu cerita tu. Kalau cerita tu betul, saya tidak pasti, kena cek dululah dari segi tepat atau tidak tepatnya. Tapi secara umumnya kalau sahabat tu bersikap begitu boleh diterima, sebab sahabat ni memang lebih mengutamakan keselamatan Rasulullah SAW daripada dirinya sendiri. Itu boleh dikatakan semua sahabat begitu. Tidak pelik kalau berlaku pun. Tetapi yang sebenarnya benda ni ada di mana, itu kena cek dululah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada satu soalan. Ya. Silakan. Siapa ni? Assalamualaikum Maulana. Saya Waalaikumsalam. Roslan dari Kuching. Ya. Saya nak tanya tentang berkaitan dengan riwayat oleh Bukhari berkaitan dengan Ibnu Ishaq. Adakah dia ingin menyatakan bahawa Ibnu Ishaq ni perawi hadis yang dhaif atau dusta? Bagaimana pula dengan hadis yang jenis taklid atau mu'alaq dalam Bukhari? Adakah ada mempunyai alasan tertentu juga? InsyaAllah tu yang mana? Ya. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi kan, Imam Bukhari banyak tempat. Nanti apabila bertemu saya akan sebut. Saya akan ingatkan apa maksud Imam Bukhari sebut. Nukilkan kata-kata Ibnu Ishaq di sini. Yang banyaknya bagi saya, mengikut pengamatan saya, dia nak bantah. Dia nak kritik bahawa yang Ibnu Ishaq itu tidak tepat. Sama ada Ibnu Ishaq bersendirian ke, ataupun ada lagi orang-orang lain bersama Ibnu Ishaq. Tak kisah dia, ini dunia ilmu, bebas. Mana untuk tidak bersetuju dengan pendapat orang lain, tak jadi masalah. Tapi bagi kita, Imam Bukhari ini sangat menjaga kesahihan sesuatu cerita itu. Jadi dia akan utamakan hadis sebagaimana biasa tadi kita dah sebut dah. Bila dia kemukakan pendapat Ibnu Ishaq dan bercanggah, ini menunjukkan kita tak boleh dijadikan dia sebagai rujukan, pegangan sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, kenapa dia kemukakan riwayat Ibnu Ishaq itu secara ta'liq, secara mu'allaq? Riwayat secara mu'allaq biasanya untuk menunjukkan kedhaifan riwayat itu. Jadi secara tidak langsung menunjukkan bagi Imam Bukhari, dia ni tak kuat lah. Dan bagi orang-orang lain pun sebenarnya begitu. Orang-orang lain yang memasukkan riwayat Ibnu Ishaq dalam kitabnya pun terikat dengan syarat juga. Bukan kata mereka terima bulat-bulat begitu, tidak. Dengan beberapa syarat. Misalnya Ibnu Ishaq ni salah satu perkara yang menyebabkan dia tu diragui atau dipertikaikan oleh ulama ialah kerana dia ni perawi mudallis. Jika dia meriwayatkan secara an-anah, menggunakan an-an, riwayat dia tak boleh diterima. Riwayat dia dhaif. Jadi banyak syarat-syaratnya. Yang terima tu pun bukan kata terima bulat-bulat. Adapun Imam Bukhari sama sekali dia tak ada riwayat yang musnad. Padahal ada pun riwayat Ibnu Ishaq yang musnad. Kenapa dia tak ambil? Kalau dia ambil pun dia sebut secara ta'liq gitu. Itu sudah isyarat di situ. Bahawa bagi dia Ibnu Ishaq ni tidak kuat. Apalagi kalau kita tengok, bandingkan riwayat Ibnu Ishaq tu dengan riwayat lain. Selalu kita bertemu dalam Bukhari ni percanggahannya dengan riwayat-riwayat yang sahih. Jadi bagaimana kita nak kata riwayat dia tu sahih? Begitulah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Satu soalan Maulana. Ya, silakan. Saya nak tanya tentang istinja dalam kapal terbang. Contohnya kalau kita buang air besar, memang tak boleh guna air, guna tisu. Bagaimana Maulana? Boleh saja. Guna itulah yang baik. Boleh. Dia mana tidak seperti batu. Tanah apa tak sesuai dah. Jadi tisu tu boleh mengambil alih. Boleh. Ya. Jadi suci lah tu. Ya? Jadi suci lah tu. Suci. Satu lagi kalau boleh. Lepas tu kita tutup lah sebab Zuhur awal sekarang ni. Ada? Siapa-siapa? Silakan.
Ustaz, saya Orang Adib nak tanya, kenaan ahli kitab ada lagi tak pada masa ini, ahli kitab? Ya, perkara itu ada khilaf lah. Setengah ulama kata ada lagi, setengah kata tak ada. Secara ringkasnya begitulah. Setengah kata ada lagi, setengah kata tak ada. Yang kata ada lagi tu sebab dia mengambil kira zaman Rasulullah tu pun ahlul kitab itu dah tak betul dah. Tapi diterima juga sebagai ahlul kitab. Sama juga sekarang, mereka pun tak betul. Banyak perkara lah yang tak betul. Kitab mereka pun diubah. Di zaman Rasulullah pun sama. Tapi mereka tetap dikatakan ahlul kitab kan. Maknanya sekarang pun sama, boleh diterima. Ada lagi lah. Iaitu daripada kalangan Kristian dan Yahudi. Ada pula yang mengatakan tidak. Mereka kata yang zaman Rasulullah tu lain. Zaman sekarang ni jauh dah perginya. Bahkan nama saja Kristian ataupun Yahudi yang sebenarnya mereka tidak berpegang langsung dengan ajaran itu. Jadi tidak lagi ahlul kitab. Wallahu a'lam. Sekadar itulah dulu ya hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Waalaikumsalam.